Semalam, mata wang Eropah kekal stabil pada tahap sokongan 1.0525. Bank Pusat Eropah memilih untuk berhenti seketika pada Oktober selepas beberapa kenaikan berturut-turut meninggalkan kadar deposit dan kadar utama tidak berubah masing-masing pada 4% dan 4.5%. Di samping itu, data menunjukkan bahawa ekonomi Amerika Syarikat berkembang pada kadar tahunan sebanyak 4.9% pada suku ketiga. Bacaan itu mengikuti pertumbuhan 2.1% yang dicatatkan pada suku kedua dan melepasi anggaran konsensus sebanyak 4.5%. Statistik kukuh meningkatkan jangkaan satu lagi kenaikan kadar tahun ini yang seterusnya menyokong dolar Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, ramalan pertumbuhan KDNK suku keempat Amerika Syarikat yang suram melembabkan permintaan untuk dolar Amerika Syarikat. Selain itu, Presiden ECB Christine Lagarde tidak berkata apa-apa yang baharu pada sidang akhbar selepas mesyuarat tersebut. Beliau mengulangi bahawa perjuangan untuk menjinakkan keuntungan harga pengguna belum berakhir dan pengawal selia akan terus mengikuti pendekatan yang bergantung kepada data untuk menentukan keadaan dasar moneteri selanjutnya. Ketua ECB tidak menolak kenaikan kadar selanjutnya di tengah-tengah peningkatan ketegangan geopolitik dan harga tenaga yang tinggi. Bagi pound British, keadaannya adalah sama. Harga bertukar positif pada 1.2070 dan memulihkan beberapa kerugian awalnya. Kalender makroekonomi hari ini termasuk indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi teras yang merupakan tolok inflasi pilihan Fed. Penunjuk itu diramalkan meningkat sebanyak 0.3% pada bulan September, meningkat daripada kadar 0.1% pada Ogos. Pada asas tahunan, indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi teras dijangka berkurangan daripada 3.9% kepada 3.7% pada bulan September yang berpotensi membebankan dolar Amerika Syarikat. Selain itu, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap data pendapatan dan perbelanjaan peribadi Amerika Syarikat serta tinjauan jangkaan inflasi Universiti Michigan. Penunjuk berkemungkinan kekal hampir tidak berubah. Jadi, euro berpeluang untuk melanjutkan keuntungan sekaligus membalikkan kerugian awal. Sekarang mari kita beralih kepada analisis teknikal. Menurut carta 1 jam, false breakout di 1.0550 sehingga 1.0554 akan mencipta isyarat beli lantas menolak euro sehingga 1.0586 dan juga sehingga 1.0616. Pada tahap 1.0616 saya cadangkan untuk melakukan penjualan di rebound dengan jangkaan pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Penjualan di 1.0586 boleh dipertimbangkan hanya di false breakout dengan harapan untuk bergerak sehingga ke 1.0554. Sebagai alternatif, jika harga menembusi dan menetap di bawah 1.0550 sehingga 1.0554, pasaran akan menghadapi penjualan besar dengan euro merosot sehingga 1.0525. Pada tahap ini, ada peluang untuk pembelian di false breakout. Sedikit penjualan di rebound akan relevan di 1.0497. Dalam kes ini, aliran menurun akan kekal utuh. Bercakap tentang pound British, kenaikan perlu menguasai semula 1.2136. Jika harga menembusi dan bersatu di atas tahap ini, sterling akan naik sehingga ke 1.2172. Pada tahap ini, anda disyorkan untuk melakukan penjualan di false breakout. Walau bagaimanapun, rally kenaikan harganya mungkin dihadkan oleh tahap 1.2154. False breakout di 1.2136 akan mencipta isyarat jual yang kuat, kemudian menghirit harga turun sehingga ke 1.2100. Penembusan yang tidak berjaya seterusnya akan membuka kemungkinan untuk pembelian dan ia bergantung pada pembentukan sempadan bawah baru saluran menaik. Pembelian di rebound boleh dibuka pada paras terendah seminggu baru 1.2070 dengan jangkaan pembetulan intraday 25 sehingga ke 30 pips. Penurunan akan menjadi relevan di false breakout di 1.2172
atau di-rebound sekitar 1.2204 dengan harapan pembetulan yang sama. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.